Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Baik, si Chairman. HPA herba penawar arwah hijau, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana di petang-petang ini kita sama-sama duduk mempelajari tentang bagaimana Allah menghadiahkan alam yang luas ini kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Masya Allah, apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah sesuatu yang mungkin kita pernah lihat, mungkin kita pernah memandangnya, tetapi kita tak pernah mengambil iktibar. Kita istighfarlah kepada Allah SWT kerana nikmat yang besar ini kadang-kadang kita tak tahu untuk mensyukurinya. Jadi apa khabar semua bagi anggota-anggota kita yang sedang berada, yang sedang mengikuti kuliah ini? Dan hari ini insya-Allah Pak Haji nak cerita Syak don't get cancer. Apa arti tu? Syak tak pernah kena kanser. Allahu Akbar. Masya Allah. Syak tu ikan apa? Ikan hiu atau ikan yu. Ikan yu. Kalau di Malaysia panggil ikan yu lah. Kalau di Indonesia panggil hiu. Ada banyak jenis yang ada dekat lautan. Ada yang duduk di deep ocean, iaitu duduk di lautan dalam, tempat yang gelap, yang tak nampak, macam kucing juga boleh berjalan di dalam gelap pada waktu malam. Begitu juga ikan hiu. Ikan hiu ini boleh juga dia berjalan, berenang di dalam kegelapan, deep ocean. Masya Allah, itu salah satu daripada kebesaran Allah. Kalau lah Pak Haji duk fikir-fikir ni tak habis kita fikir tentang kebesaran Allah ni. Masya Allah, tak habis kita menulis nikmat Allah ni, tak habis. Baik, di dalam bahasa Arab ikan ni dipanggil samak, samak al-qirashi. Maksudnya samak al-qirashi ni iaitu ikan yu lah, yang mana dia ni banyak penelitian. Kalaulah Pak Haji buka ceritanya pada hari ni, Pak Haji yakin bahawa kita punya kapsul Syak katilak kita ni habis dibeli orang. Pasal apa? Sebab orang faham, orang tahu apa dia kegunaannya. Okey, yang pertama sekali lihat. Syak ni dia mempunyai DNA. Sebelum itu kita kena faham bahawa syak ni pun dia sifatnya mamalia. Sama juga macam manusia, mamalia. Mamalianya jadi dia beranak.
dia tidak bertelur. Masya Allah, terus dia beranak. Itu adalah dinamakan mamalia. Jadi oleh sebab itu antaranya kita dapat lihat ialah dia mengandungi DNA. Ni kebanyakannya manusia ni Allah Ta'ala ciptakan ini, ya, boleh kita buat satu perbandingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi ketika kita membandingkan DNA manusia dengan DNA ikan hiu, ternyata DNA ikan hiu ini 2,5 kali ganda daripada DNA manusia. Allahu Akbar. DNA dia lebih besar. Setelah dibuat penelitian oleh ahli-ahli sains, ini menunjukkan bahawa beri perhatian, perhatian bahawa terdapat suatu yang akan diperkatakan tentang ikan hiu ini. Masya Allah. Apakah dia fungsi ataupun digunakan sebagai ubatnya? Okey, yang pertama biasa kita tengok orang buat sup lah, ambil sirip dia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang makan dagingnya. Yang ketiga, orang ambil tulangnya kita sajalah. Tulangnya itu, tulang. Baik, bila kita sebut tentang tulang ikan hiu, dia bukan macam tulang ikan lain, kerana dia ini disemari rawan. Rawan terdiri daripada kalsium dan fosforus, yang mana dia adalah rawan, terdiri pada dipanggil tulang rawan ikan hiu. Dalam bahasanya dia panggil cartilage. Cartilage itu rawan lah. Jadi dia panggil cartilage fish. Cartilage fish ini sama juga seperti sama juga seperti ikan pari. Ikan pari itu pun dipanggil cartilage fish juga. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan ini, bahawa istimewa yang kita panggil tulang ikan hiu itu, tulang ikan hiu itu, dia tak sama dengan tulang ikan-ikan yang lain. Dah ada dua dah. Pertama, DNA-nya itu besar, dia lebih besar pada DNA manusia. Yang kedua, dia terdiri daripada rawan, bukan tulang. Cartilage, bukannya tulang. Yang kedua. Yang ketiga, dia ada warna hitam, bukan hitam betul-betul lah, yang warna hitam kita nampak warna tu seperti ada di bahagian depan ni. Nanti Pak Haji akan tunjuk sebentar lagi. Hitam, dan ada yang berwarna putih. Apa beza hitam dan putih? Masya Allah. Hitam dan putih ini membezakan bahawa keupayaan yang sangat menarik kepada ikan hiu ni, dia boleh untuk melakukan repairing sendiri kalau berlakunya DNA-nya yang rosak. Jadi yang putih itu mempunyai kekuatan cepat untuk repair kalau DNA dia rosak. Tuan, bapa, ibu, kalau DNA rosak tu sakit apa? Nanti akan Pak Haji bincangkan. Tetapi ternyata hiu kalau luka cepat sembuhnya. Dia sama seperti gamat, cepat sembuhnya. Kenapa? Sebab ikan hiu ini dia ada merupakan satu bahan yang boleh menjadi mekanisme untuk menutup lukanya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian seterusnya, apakah dia kegunaannya? Salah satunya ialah untuk menyembuhkan luka. Kalaulah hiu itu boleh menyembuhkan lukanya yang cepat, berarti bahawa kita boleh ambil rawan ikan hiu atau tulang ikan hiu itu, kita boleh jadi dia cepat untuk menyembuhkan luka. Luka di mana? Luka di dalam dan luka di luar. Masya Allah. Sebab itu kalau mereka yang ada ulcer, ada tokak lambung, ada gastrik, ada mah, ketika berlaku dalam bulan Ramadan ini, paling cepat untuk merawatnya ialah dengan gunakan syak katilah. Masya Allah. Hebat ya yang bernama syak katilah ini untuk luka. Begitu juga kalau berlaku luka dekat luar ini, dekat kulit kita, kita ambil syak, ya, kita ambil kapsul syak, dia akan melakukan repairing. Dengar apa yang Pak Haji dah sebut. Tidak ada seorang doktor pun yang boleh menyembuhkan luka. Tidak ada. Doktor hanya menjahit saja, letak dia punya ubat iodin. Tidak ada seorang doktor yang boleh menyembuhkan
menyambungkan dua tulang yang patah. Tidak ada. Doktor hanya meletakkan kembali tulang yang patah itu betul pada tempatnya. Tetapi tubuh itulah yang melakukan penyembuhan pada lukanya sendiri. Tubuh itulah yang melakukan penyembuhan kepada tulang itu sendiri. Jadi bagaimana tubuh itu nak melakukan penyembuhan, maka ambillah ikan hiu. Jadi kalau begitu, orang yang ada tabrakan buat sup ikan hiu. Tak perlu ambil sirit lah, ambil isinya pun dah cukup dah, ikan hiu. Yang mana lebih baik, hiu putih atau hiu hitam? Yang putih lebih cepat melakukan proses penyembuhan pada setiap luka. Masya Allah, ajaib pada penciptaan ini. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi, semua penyakit kulit. Penyakit kulit bukan hanya kepada penyakit kulit ya, tetapi garis-garis penuaan. Garis-garis penuaan ni macam Pak Haji nampak garis penuaan ni, garis-garis ni dah nampak dah tua sangat itu. Macam mana nak hilangkan? Nak hilang garis penuaan ni? Syak. Masya Allah, kulit dia jadi elok, kulit dia jadi macam kulit syak, licin. Kulit syak ni dipanggil kulit apa? Kulit baby. Baby skin. Cuba kita pegang baby, dia jadi macam tu. Jadi kalau kita ambil syak, kita pun ada kulit baby. Macam mana nak dapat kulit baby ni? Kita kena ambil daripada syak. Salah satunya ialah syak, katalah. Masya Allah. Termasuk psoriasis. Psoriasis apa? Sakit gatal-gatal kulit, termasuk kurap, termasuk semua penyakit kulit yang terjadi kat muka, sakit kulit sebagainya, pano ya, macam-macam lagi penyakit kulit. Apa pun ubatnya ialah syak. Ajaib. Syak tidak ada sakit kulit. Siapa pula nak tengok dalam laut itu syak ada sakit kulit atau tidak? Tidak ada. Sama juga ketika orang menulis syak don't get cancer, syak tak pernah kena kanser. Sama juga macam Pak Haji sebutlah, bahawa kambing itu tidak ada yang gila. Tidak ada yang gila. Sebab dia ada di dalamnya, apa dia? Omega 3. Masya Allah. Bila sebut tentang omega 3, syak mempunyai omega 3 yang kaya dengan omega 3. Dekat mana? Di dalam minyak squalene-nya. Minyak squalene. Sebab tu minyak squalene ni boleh digunakan untuk kosmetik, untuk cantikkan kulit. Jadi kalau orang kita suka ambil soft gel squalene yang ada di Indonesia tu, yang kita jual tu, tengok kulitnya cantik. Kulitnya cantik. Sebab apa? Kerana dia ada omega 3. Masya Allah. Bila kita sebut tentang omega 3 ini, dia mengelakkan daripada apa? Pembekuan darah. Apa dia? Koagulatan darah. Dia anti koagulatan darah, anti berlakunya pembekuan di dalam darah. Yang jadi masalah kita ni, usia kita menganjak menjadi usia senja, ialah darah kita kental, darah kita membeku. Macam mana nak cair darah itu? Itu yang ramai orang pergi ambil ubat pencair darah tu. Minta maaf lah, Pak Haji nak sebut, banyak ubat pencair darah tu daripada sumber babi. Kenapa lah nak pergi ambil sumber yang haram itu? Kenapa tak ambil syak? Allah ciptakan ikan syak ini banyak sekali naik. Ambillah syak mana pun, semuanya adalah anti keagulatan darah. Jadi waktunya kita boleh ambil ini. Kalau darah kita bagus, berartinya blood circulation kita bagus. Pak Haji ingatlah masa Pak Haji belajar dulu dengan bapa saudara, dia kata kalau kita tengok orang yang ada masalah blood circulation yang tak bagus, kita bagi syak. Pak Haji tak faham apa maksudnya tu. Dia kata begini, kamu pegang orang sakit, kaki dia dingin, atau kamu pegang tapak tangan orang, salam, tengok-tengok, dingin, kaki dia dingin, berartinya darah dia tidak bagus. Ambil syak ni, katanya buka kapsul syak ni, kapsul syak ni, ini adalah resepi beliau, ya, resepi beliau. Ada pihak-pihak yang menyebut kata Pak Haji mengambil resepi orang lain. Tidak, ini resepi beliau, ya. Wallahi ini adalah resepi beliau. Beliau mengatakan kalau kita ambil, kita buka, ya, kita buka, masukkan ke dalam air, kita aduk, kita minum. Memang betul, tak sampai daripada 10 minit kaki yang dingin itu akan menjadi panas.
Masya Allah. Tahu tak berapa banyak orang yang sakit ketika waktu malam tak dapat tidur, kaki dingin kerana DM. Ya, dia terpaksa mengambil vitamin B12. Vitamin B12 itu makobalamin, ada jual di farmasi-farmasi. Kalau ambil yang ni, dia juga tidak perlu. Jadi sebab apa? Dia memanaskan kaki tersebut. Masya Allah. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji ulangkan balik ya. Kalau di kulit ni dia cepat menyembuhkan luka. Cepat menyembuhkan luka. Itu adalah ikan hiu. Jadi kalau begitu, kalau siapa ya, siapa-siapalah ya yang operasi cepat ambil sup ikan hiu. Operasi apa? Kalau dulu kita kata ikan gabus, ya ikan gabus betul, albumin. Itu tak dapat kita nafikan, ikan haruan gunakan albumin. Tapi ini juga sama seperti gamat. Atau Indonesia panggil teripang. Dia untuk menghilangkan luka. Masya Allah, Masya Allah. Buat sup. Kalau tak mau buat sup, ni dah. Yang Pak Haji ingat, bapa saudara Pak Haji pesan, dia kata jangan tinggal ini, jangan sampai tidak ada ini dalam perawatanmu. Ada, simpanlah. Sebab salah satu art of healing kita, cara kita merawat orang, kalau tak ada apa yang kita ada, inilah obatnya nombor 1. Kalau doktor gunakan antibiotik, kita tak gunakan antibiotik. Ya betul. Satu lagi, Pak Haji ingat, ikan hiu ni mempunyai antibiotiknya sendiri. Sebab itu kalau orang ada masalah sinusitis, bersedung, masalah sakit kepala, apa juga yang dia terpaksa mengambil antibiotik, tak payah guna antibiotik yang lain. Guna cukup dengan menggunakan daripada Syah. Syah adalah antibiotik alami. Allahu Akbar. Kalaulah Pak Haji fikir ya, kita ni kalau kita nak jadi perawat mesti ada Syah. Okey, baik. Itu adalah antaranya. Kemudian yang seterusnya, di dalam kalau kita ambil ini kerana blood circulation-nya bagus, dia akan mensupply oksigen yang cukup di dalam tubuh badan kita, menguatkan ingatan. Kalau Pak Haji selalu cerita yang kuat ingatan adalah radi IQ, kita guna omega yang ada, omega 3, masukkan dekat sini. Betul. Begitu juga dalam syak. Di dalam syak katilak ni, rawatnya ini dia membekalkan oksigen. Kalau tidak, cuba kita fikir sebentar. Orang yang kurang oksigen dalam tubuh badannya itu yang terjadi kanser. Kurang oksigen di bahagian kepala, jadi kanser di kepala. Kurang oksigen dalam tubuh badan, dia jadi kerosakan DNA. Ini yang kita nak lihat ni, kerosakan DNA pada tubuh pada manusia kerana oksigen. Betul? Setuju atau tidak? Baik. Kalau dalam pengobatan moden hari ini membincangkan tentang oksigen yang dipanggil sebagai singlet oksigen. Singlet oksigen. Dalam tubuh badan kita ini ya ada oksigen. Biasanya oksigen tu O2. Oksigen ini hidup berpasangan. Ada 2. Tetapi hasil metabolisme dalam tubuh badan kita ada O1. Dia panggil singlet oksigen. Singlet oksigen ini O1. Bila O1 ini dia jadi oksidasis, dia akan sangat-sangat membahaya dan dia boleh mengubah DNA kita. Dia boleh menyebabkan berlaku, dia panggil stres oksidasis. Itu yang kita dah ambil herba tu. Herba tu antioksidan. Dia akan meneutralkan balik apa yang berlaku kepada stres oksidasis ini. Oksigen 2 ni. Jadi oleh sebab itu, maka keupayaan daripada ikan hiu ini, keupayaan dia kerana dia mempunyai DNA yang besar daripada tubuh badan manusia ni, dia shield, dia lindung, dan kesemua singlet oksigen itu hilang. Bila singlet oksigen itu hilang, dia dapat buat begitu, maka kita akan dapat supply oksigen yang cukup. Buktinya di mana? Baik, kita tengok kehidupan ikan hiu. Dia duduk di deep ocean. Deep ocean berarti di dalam laut dalam.
Bila dia duduk dalam laut dalam itu, laut dalam bawah laut itu tidak ada oksigen. Mana ada ikan hiu dia pakai tangki oksigen pula berenang. Kita saja yang pergi ke Pulau Pangkor dengan Syah, ya, pergi sewa tangki itu untuk nak menyelam. Sebab apa? Kita gunakan oksigen, kita bawa oksigen. Manusia perenang macam mana pun tak boleh duduk di deep ocean, tak boleh. Yang handal-handal pun berenang lama-lama sangat, berapa minit saja, tapi dia duduk berjam-jam di tempat yang tak ada oksigen. Macam mana tu? Bukan tak ada oksigen, terlalu sikit dia punya oksigen. Baik, bila kita kata dia duduk tempat yang tak ada oksigen, berartinya dia terdedah dengan kanser. Sebab akan berlaku tumor apabila tidak ada oksigen. Jadi bagaimana seekor ikan yang duduk di deep ocean, lautan dalam yang minim oksigennya, tapi tak kena kanser, malah tidak bawa tangki oksigen berenang. Ajaib kan? Ini yang kita harus fikir, ini yang harus kita kaji, ya. Kita kaji. Sebab apa? Sebab Allah menyediakan oksigen di dalam tulang belakang itu. Allahu Akbar. Itu dia panggil catalyst. Dia boleh hidup walaupun dia tidak bawa tangki oksigen, tetapi Allah telah menyediakan bahawa keupayaannya duduk di dalam laut, di bawah tekanan itu, tidak rosak DNA-nya. Apakah DNA-nya tak rosak? Rosak. Dia sama macam kita juga. Kalau tak ada oksigen, rosak kita punya DNA kita yang jadi kanser-kanser itu, semua ada permasalahan oksigen. Tetapi kenapa dia tak kena penyakit kanser? Sebab dia ada satu mekanisme untuk proses dengan cepat untuk memperbaiki semua DNA-nya yang rosak. Bila kita ambil syak itu, kita gunakan untuk diri kita, maka dia akan repair semua DNA kita yang rosak. Sebab tu ingat tak Pak Haji bagi kuliah, kalau sel abnormal dia panggil kanser, kalau orang abnormal dia panggil gila. Kalau orang kata orang tu abnormal, gila. Sel itu abnormal, kanser. Kalaulah sel kanser itu dirawat dengan menggunakan syak, sembuh, begitu juga orang gila. Jadi orang gila ni jangan lupa bagi syak katilak. Gila ni standard yang paling tinggi. Yang di bawah tu galau. Kalau kita di Malaysia dia panggil sasau lah sikit dia. Atas itu apa dia? Atas tu gila. Gila boleh ubat Pak Haji? Iya. Memang bapa saudara Pak Haji dulu mengubat orang gila. Orang gila tu dia pergi ubat tu. Biasanya insya-Allah. Dan ni istimewa sikit. Pak Haji nak cerita sedikit kelebihan beliau. Satu kelebihan dia. Yang Pak Haji perhati, ya. Pak Haji perhati sungguh-sungguh ni. Pak Haji masa tu duduk tengok beliau yang duduk merawat orang. Kalau hari Jumaat, Masya Allah, macam kenduri perkahwinan. Orang datang mengambil ubat, termasuk para doktor spesialis, sebab keahlian beliau. Di mana? Di kampung Rambai, Pauh, negeri Perlis. Katanya orang situ semua orang tahu. Baik. Salah satu keistimewaan beliau ialah merawat orang gila. Dan yang kedua sekali ialah orang yang ada kesurupan. Ini menarik. Tidak ada orang yang ada kesurupan yang boleh masuk ke rumahnya. Semua hilang, sembuh. Bawa orang kesurupan itu sampai ke depan pintu rumahnya, hilang terus. Lalu Pak Haji pun tanya dekat dia, macam mana boleh? Ni orang tanya kesurupan tu apa pula? Kesurupan tu masuk hantu, masuk jin katanya. Jumpa dengan dia semua hilang. Ini mengingatkan kepada Pak Haji apa yang disebut sebagai Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali yang menulis buku dekat Mesir tu. Bukan Imam Ghazali, bukan Hujatul Islam, bukan. Seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Ghazali yang banyak menulis buku-buku gerakan ikhwan. Kita tengok beliau
menceritakan, aku tidak mempunyai keyakinan yang mengatakan bahawa jin itu boleh mengganggu tubuh badan manusia. Di sudut zahirnya, di sudut rohnya mungkin, tetapi di sudut zahirnya tidak. Maka ramai orang yang cuba membawa orang yang ada kesurupan, yang masuk jin ini berjumpa dengan beliau, tapi tak ada satu yang boleh bawa jumpa sampai ke rumah dia. Semua akan tersedar. Begitu. Masya Allah. Ini berlaku juga macam berlaku dia kepada bapa saudara Pak Haji. Macam tu juga. Tak ada siapa yang boleh bawa masuk orang yang kesurupan. Semua sedar. Lepas dia sedar, dia bagi makan, syak, terus hilang terus. Yang sudah kadang-kadang sampai 5 tahun kesurupan. Pak Haji bertanya, dia ilmu apa yang dia gunakan? Pak Haji ingin belajar jugalah macam ni. Jadi tak perlu kita baca-baca, pakai dia masuk rumah kita, hilang terus. Dia kata yakin, ilmu dia yakin bahawa Allah Ta'ala ni jadi manusia sebagai khalifah. Dia boleh ganggu perasaan kita, boleh, tapi dia tak boleh ganggu fizik kita. Kita duduk di dua alam yang berbeza. Alam dia tak boleh masuk alam kita pun tak boleh masuk ke alam dia. Itu kefahaman beliau. Ya, kefahaman beliau itu membuatkan sampai akhir kehidupan beliau. Itu adalah antaranya. Cuma Pak Haji tak sampai macam tu lah. Tetapi Pak Haji nak sebutkan, kalau orang ada kesurupan masuk jin, bagi syak katilah. Bagi syak katilah. Sembuhlah. Termasuk orang yang ada epilepsi, orang yang ada kejang. Step. Banyak kita bincang pasal step ini. Ya, salah satunya kita ambil daripada apa kita panggil daripada beras merah, beras hitam, betul, untuk epilepsi. Salah satunya syak. Syak tidak ada yang epilepsi. Ikan hiu tidak ada yang step. Manalah Pak Haji tahu duduk di dalam laut tu, mana dia tahu step kata step sebagainya. Ya, begitulah juga kita lihat daripada pandangan kita, ya, pandangan rasa hati kita, begitu antaranya. Jadi oleh sebab itu Pak Haji sebutkan dia menguatkan apa dia? Menguatkan ingatan. Jadi kalau siapa selalu makan daging ikan hiu ni, masya-Allah. Pak Haji dulu dah ambil ikan hiu ni daripada Burma. Tapi sejak jadinya Burma ni pembunuhan orang Islam dekat sana, Pak Haji stop teruslah. Dulu kalau Pak Haji ambil, sekali ambil berton-ton bawa balik ke kampung, orang kampung potonglah, ambil pisau macam ni, potong, ambil tulang di tengah tu. Kemudian ambil dia punya dan kita jemur sebagainya. Isinya hantar pergi ke sekolah-sekolah pesantren, kalau agama. Mula-mula alhamdulillah, tapi kerana terlalu banyak bertantan, mereka pun tak lalu nak makan. Dia kata ni makan macam makan ular pula katanya. Ular dia jadi macam tu. Sesudah tu pula, oleh kerana terlalu banyak, maka buat serunding. Apa kalau bahasa ni siapa? Serundeng. Serundeng. Kita buatlah dia punya serundeng. Bila cerita dekat orang tanya ni serunding ikan apa? Ikan hiu. Orang tak mau beli. Dia kata ular. Astaghfirullahaladzim. Jadi akhirnya buat apa dia? Akhirnya buat pupuk, buat baja je lah. Bagi kat pokok je yang makan. Itu adalah di antaranya. Beli banyak-banyak, potong. Bukan sikit, bertan-tan. Itu diproses di sebuah kampung. Di kampung Pak Haji tu memang orang kampung tu akan membantulah Pak Haji sebab keluarga kan. Jadi kalau kita beli tu, bawa balik, orang kampung bawa ambil seorang 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo balik. Bersiap. Bagus sekali. Terima kasihlah kepada orang-orang kampung Pak Haji, keluarga Pak Haji, semua yang membantu Pak Haji. Ya, herba kita tu namanya peracikan herba tu, mereka potong akar kayu tu yang kita tengok dalam video tu. Tu betul lah tu. Orang kampung setiap rumah tu potong kayu. Pada kalau sebelah malam dengar bunyi teng setiap rumah sampai pukul 11, pukul 12 malam dengar macam bunyi kompang tung tang. Sebab apa? Orang kampung semua potong akar kayu untuk Pak Haji. Masya-Allah. Kalau ada kebaikan yang HPA lakukan, ini Pak Haji doakan sampailah kepada mereka. Ramai yang sudah tidak ada lagi.
Tak ada. Masa tu Pak Haji remaja lagi. Ya, mereka tu dah separuh usia. Sekarang dah Pak Haji pun lebih pada separuh usia, hujung usia. Mereka dah tak ada dah. Ada anak-anak cucu sikit lah, seorang dua orang yang membantu lagi Pak Haji. Kebanyakan yang sudah meninggal. Ya, tidak ada apa lagi penghargaan yang boleh Pak Haji sebutkan, bahawa Pak Haji mendoakan mereka semua. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, kemudian selain daripada kuat ingatan ni, ni nak sebut sikitlah bahawa selain pada kulit ini, dia juga melengkapkan tenaga. Bila darah kita bagus, energi kita cukup bagus. Biasanya orang yang lumpuh tenaga, bukan lumpuh tubuh badan, lumpuh tenaga. Apa dia? Orang kena penyakit paru-paru, lumpuh tenaga. Ya, orang selepas apa kita katakan, selepas bersalin misalnya, ataupun orang yang ada masalah buah pinggang, itu akan jadi lumpuh. Orang lumpuh tenaga, orang ada masalah jantung, lemah. Orang ada masalah HIV, lemah. Itu semua kita katakan orang yang ada masalah kanser dan juga darah. Ini semua akan jadi lumpuh tenaga. Macam mana cara dia nak memulihkan semula? Ambillah syak katilah. Minta maaf lah Pak Haji sebut ya, kalau orang dulu syak ni Viagra. Tak tahulah, itu cuba sendiri. Itu di antaranya. Baik, kemudian seterusnya dia baik juga untuk jantung. Ni sangat-sangat baik. Orang sebut kalau ubat sakit jantung apa Pak Haji, banyak orang bertanya sebab jantung ni pembunuh nombor 1, silent killer. Mana pergi semua sakit jantung. Kenapa? Apatah lagi COVID-19 ni lagi sakit jantung. Sebab apa? Sebab dia duduk di rumah, tak boleh bergerak sebagainya, stres memang luar biasa. Sakit jantung ni stres kan Pak Haji? Iya, stres. Yang kedua sebab makan banyak. Sekarang ni orang yang susah tidak adalah makanannya, tapi orang yang kaya-kaya naik badannya, duduk di rumah makan saja. Tapi Allah bagi bulan Ramadan, alhamdulillah dapat save balik, supaya kita jangan jadi obes. Itu di antaranya. Masya Allah, ini mengingatkan lagi Pak Haji pada saudara-saudara kita yang tak ada makanan. Orang-orang yang datang pada negara-negara luar, yang duduk di Malaysia, orang Malaysia pun yang kerja kontrak dengan ini, Masya Allah, tidak sampai hati. Jadi di sini Pak Haji dah hitung, di Yan ni ada 73 buah rumah. 73 buah rumah yang menjadi sasaran kita, jangan sampai tidak ada makanan. Itu di antaranya. Masya Allah ya. Baik. Jadi oleh sebab itu sakit jantung, ingat omega 3, ingat minyak zaitun. Tetapi jangan lupa bila kita sakit jantung, syak katilah. Ini daripada dulu lagi. Sebentar lagi Pak Haji tunjuk cara dia bagaimana Pak Haji memprosesnya supaya kita semua faham. Bapa ibu para herbalis, para tak herbalis yang mengikuti kuliah Pak Haji ni, Pak Haji bagi gelaran herbalis. Bila dah ikut kuliah secara live ini, maka dapat gelaran herbalis. Kalau orang sebut siapa yang bagi gelaran tu, tak mengapa. Kita hidup bukan perlu pengiktirafan daripada orang, yang perlu pengiktirafan daripada kita sendiri. Kita percaya Pak Haji yang bagikan bapa ibu sebagai herbalis. Lepas ni ambil ujian sikit lah, ambil exam sikit. Ya, kalau lulus kita bagi CJ herbalis lah. Dia dengar 1 bulan, ya, mungkin ni panjang punya cerita ni, ya. Jadi Masya Allah, sangat-sangat baik. Nanti kita CD-kan lagi, tengok lagi orang yang nak ambil CJ, tengok ni betul-betul faham betul-betul. Jangan tengok sekali saja, kena tengok berulang-ulang kali sampai boleh faham. Sebab apa? Yang Pak Haji duduk bercerita ni, dia jadi puzzle. Jadi maksudnya yang Pak cerita ni bersambung hak semalam. Kadang-kadang dia berulang, tetapi dia ada extra lagi. Dia akan semakin dia akan jadi besar. Itu kita punya kemampuan untuk kita faham dalam ilmu herba. Kalau kita dengar kali yang pertama, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5.
Kita dengar yang kedua, kita dengar benda yang sama kali kedua, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab apa? Sebab kita sudah ada sedikit pengetahuan-pengetahuan lain yang kita dengar daripada kuliah-kuliah yang lain. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Baik, Pak Haji berhenti sebentar untuk memberikan laluan pada iklan kita. Baik, silakan. Berdekatan Anda. My Seven. Ya, terima kasih kerana terus mengikuti bersama dengan Pak Haji. Kita belajar lagi ya tentang syak ini. Salah satunya untuk kecantikan, seperti mana yang Pak Haji sebut, kulit nak cantik. Nak cantik. Ada orang lihat ya bahawa kulit orang yang gunakan syak ni memang cantik. Orang panggil dia marine collagen. Salah satunya syak lah. Kalau kita beli produk-produk yang mahal daripada jenama, daripada Perancis, daripada negara-negara barat di sana, kita tengok teliti betul. Dia guna apa dia? Syak catalyst. Dia guna squalene. Masya Allah. Ya, itu disebut sebagai marine collagen. Baik, subhanallah. Cumanya Pak Haji nak sebutkan satu lagi, dia ini sangat-sangat baik untuk penyakit DM, kencing manis. Terutama untuk rawatan retinopati. Apa tu retinopati? Iaitu kerosakan mata kerana kencing manis. Allahu Akbar. Dulu ni bapa saudara Pak Haji mempunyai keupayaan. Orang buta kencing manis, kalau jumpa dengan dia sembuh dengan izin Allah. Maka Pak Haji tak sempat bertanya, kerana dalam keadaan kesibukan tak sempat bertanya apakah herba yang dia gunakan. Kemudian beliau meninggal. Ya Allah, puas Pak Haji mencari. Bila orang datang jumpa dengan Pak Haji, minta apa dia herba kita nak guna untuk orang yang ada permasalahan matanya itu, ya, yang tidak boleh melihat sebab kerana penyakit kencing manis, retinopati. Allah, Pak Haji kata ilmu yang hilang, hikmah yang hilang. Lupa pula Pak Haji nak tanya dia sebagainya. Masya Allah. Jadi sempat Pak Haji bersedih. Allah, kenapalah tak tanya, kenapalah tidak tanya. Tetapi bila Pak Haji cuba renung dengan satu renungan, minta Allah bagi petunjuk. Ya Allah, berikanlah petunjuk. Apa sebenarnya yang dia gunakan ini? Pokok mata pelanduk kah? Ya, dia menggunakan pokok daripada dipanggil pokok keladi hitam, talas hitam kah dia gunakan itu? Banyak yang kita fikirkan. Jadam kah dia gunakan? Tidak. Rupa-rupanya Pak Haji cuba renung. Subhanallah. Apa yang Pak Haji nampak? Dia gunakan syak katilah.
Jadi bila Pak Haji jumpa dengan pesakit-pesakit yang matanya terganggu kerana kencing manis, Pak Haji akan suruh dia istiqamah 3 bulan, syak katilah 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Terang dia nampak balik. Ini yang Pak Haji nak sampaikan ini. Nak sampaikan, Masya Allah. Ya, betapa tingginya pengobatan. Dan kalau mereka terus ambil, orang yang tak ada masalah kencing manis pun untuk glaukoma, untuk masalah mata ni, dia ubat dengan dia panggil sama al-qirashi, iaitu ikan hiu. Ajaib ikan hiu ni. Itu yang Pak Haji nak ceritakan. Kemudian begitu juga orang yang ada masalah hati. Kita dah bincang masalah hati, ubat hati. Ubat hati ada 5 perkara, kata Opik. Ubat hati ada 5 perkara: baca Quran dan maknanya. Itu adalah 5 tu ubat hati. Nanti kita minta admin buka lagu ubat hati lah pula, ya, buat montaj ubat hati, ya, salah satunya. Baik, tapi hati yang sebenarnya yang kena liver tu, yang kita panggil liver tu, yang nak lindung dia, apa dia? Syak. Allahu Akbar. Termasuk orang demam kuning. Demam kuning tu hati. Termasuk hepatitis. Allah, hepatitis tu kan hati. Iya. Gunakan apa? Gunakan syak. Kalau Pak Haji cerita pasal syak ni, kita semua pakat borong syak lah kan ni. Semua beli syak semua sebagainya. Nanti dulu, belum habis lagi perbincangan kita. Baik. Seterusnya, kemudian dia baik juga untuk apa yang Pak Haji sebut sebagai glaukoma. Kita, orang-orang dalam pengobatan herba ini, dia simpan rahsia. Dia banyak, dia tak mau cerita. Dia cerita dekat keturunan dia cerita dekat orang ni. Tetapi Pak Haji lihat, ilmu ni rahsia Allah. Allah bagi ilmu dekat kita. Sebelum ilmu ni kita cerita dekat orang, sama seperti seorang pelukis. Sebelum dia lukis lukisan itu di kanvas, itu dia antaranya. Di mana letaknya lukisan tersebut? Tu soalannya. Seorang pelukis, sebelum dia melukis, lukisan itu berada di kanvas. Di mana letaknya lukisan tersebut? Lukisan itu terletak di dalam otaknya, pemikirannya. Sebelum pemikiran ada dalam pemikirannya, lukisan itu ada di mana? Ada di sisi Allah. Allah yang mendatangkan fikirannya dengan keupayaan yang Allah berikan kepada akal manusia bagi membayangkan sebuah lukisan yang cantik. Nanti kalau sampai ke negeri Perlis, minta. Kalau minta barulah Pak Haji bawa. Minta pergi tengok di mana rumah lukisan Pak Haji. Bukan lukisan gambar Pak Haji, bukan. Rumah lukisan Pak Haji. Ada sebuah rumah yang Pak Haji lukis. Dalam rumah tu, kalau kita masuk dalam rumah tu, kita masuk dalam hutan. Jadi hutan. Lukisan 3D. Allah, cantiknya, Masya Allah. Sebab apa? Sebab Pak Haji nak bayangkan setiap masa kita duduk dalam hutan. Dahululah. Tapi sekarang ni dah Pak Haji duduk kat Iyan ni, duduk dalam hutan tiap-tiap hari. Setiap hari duduk dalam hutan. Jadilah hutan Iyan ni di kaki gunung Jerai ni. Sebagainya. Jadi insya-Allah, ya, kalau ada masa boleh datang ke sini. Tapi kalau pergi ke Perlis, minta. Kalau tak minta, Pak Haji tak bawa pergi. Sebab ini adalah merupakan satu lukisan peribadi. Bukanlah Pak Haji lukis, bukan. Pak Haji mana pandai lukis. Lukis ayam jadi itik lah. Lukis itik jadi ayam. Lukis kambing jadi sapi. Gitu bukan. Ni spesialis lukisan. Sebab apa? Sebab ini adalah kebahagiaan bagi Pak Haji. Bahagia. Ya? Baik. Ini lukisan pergi ke mana kita ni, ya? Baik. Cerita pasal itu. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan ni, bahawa salah satu lagi kelebihan daripada ikan hiu ini ialah dia akan meninggikan lagi keupayaan mental berfikir. Hiu ni cerdik. Ikan hiu cerdik. Ikan hiu termasuk ikan-ikan yang cerdik di dalam laut. Dia boleh buat putaran bertawaf. Dia boleh bermain-main dengan kawan-kawannya. Mereka ada satu isyarat.
isyarat bunyi, isyarat apa yang mana mereka boleh berkomunikasi dengan baik, boleh menghantar informasi-informasi tanpa guna handphone, guna vibration, guna bunyi. Dalam laut tu mereka menghantar getaran-getaran bunyi, dan mereka adalah raja. Macam burung elang menjadi raja burung di angkasa, ikan hiu menjadi raja ikan di dalam lautan. Yang nama raja ni dia mesti ada kelebihan. Itu adalah antaranya. Apa dia? Mental dia akan jadi lebih bagus. Jadi oleh sebab itu, maka yang Pak Haji faham lah sebab apa dia jadi mental bagus. Sebab dia punya oksigen dia bagus. Tu je. Kalau dia tak dapat oksigen, dia pun mental tak bagus juga. Kita pun macam tu juga. Bila kita ambil syak ni, kita dapat oksigen cukup, jadi mental kita pun bagus. Bagus mental kita. Dah mata kita bagus, dah telinga kita bagus, dah hidung kita bagus untuk sinusitis. Ya, ENT, ubat ENT yang terbaik apa dia? Syak ke tidak? Ada polip dekat sini, ambil syak. Ada polip dekat bahagian telinga, ambil syak. Ada nanah di paranasal, ini ambil syak, hilang. Kalau gitu kita makan ubat syak sajalah Pak Haji. Taklah, ni cerita pasal syak, kelebihan dia. Ini Pak Haji dah mula mempraktikkan ini dah lama. Tahun 1997 tu kita dah mula keluarkan syak ni. Tengok ni, ada nombor pendaftarannya, nombor MBL-nya. Masya Allah, ni paling Pak Haji sayang sekali produk ni. Pasal apa? Ni adalah kekuatan. Jika pegang dengan 12 tangan. Sebab tu tak pegang sebelah tu, pegang 12 tangan. Sebab apa? Sayang produk ni, jangan sampai hilang. Jadi hari ni Pak Haji nak tunjuk cara buatnya, supaya kalaulah masa Pak Haji dah tak ada, esok-esok ni ada orang tahu cara membuatnya. Jangan sampai hilang ilmu ni. Sebab ilmu tu daripada Allah, suruh kita belanjakan. Kata Sayyidina Ali bahawa ilmu itu selagi banyak kamu membelanjakan, dia akan dapat lagi banyak pada kamu. Allah akan bagi lagi banyak. Masya Allah. Baik. Kemudian Pak Haji dah sebut bahawa ikan hiu ni ada dua jenis. Ya, ada satu hiu putih, ada satu hiu yang hitam. Baik. Cuma keupayaan hiu putih itu merawat DNA sendiri itu yang paling kuat. Jadi boleh kita gunakan. Baik. Kemudian satu lagi, dia bukan hanya itu, tetapi dia mengurangkan asid perut. Asid perut. Orang nak makan ubat untuk apa dia? Diarrhea ataupun mencret atau cirit birit. Cirit birit. Ya, baik. Bila orang ada cirit birit ni, jadi kita macam mana nak berhenti dia? Syak lah. Bila asid perut tu tinggi, ini adalah salah satu kaedah. Biasanya kita kalau mencret, kita pergi ke hospital, dia bagi ubat, maka pada ketika itu stop. Itu yang tak betul dalam pengobatan herba. Bukanlah Pak Haji ni nak menyalahkan pengobatan alopati. Tidak, jangan sebut macam tu ya. Semua perbezaan pandangan ada yang baik. Cumanya Pak Haji nak sebut apa bezanya orang belajar kungfu dengan orang belajar silat. Dia ada perbezaannya. Dalam silat itu, orang belajar silat tu dia ada seni. Seni apa? Seni silat. Cara tangan dia, lentik tangan, cara angkat tangan, cara perputaran dia punya tangan, tu semua seni. Begitu juga dalam herba, dia ada seni dia. Jadi kalau orang tu diarrhea, seni herba, dia tak akan bagi makan ubat untuk stop. Kalau dia makan ubat untuk stop, orang tu akan kembuh, orang tu akan sakit. Dia kata, Pak Haji, perut aku ni macam nak pecah lah semua, jadi sembelit. Sebab apa? Sebab kita makan ubat untuk henti. Diarrhea itu sebenarnya satu proses buang racun dalam tubuh badan kita. Ya, betul lah Pak Haji, buang racun. Tapi kalau dehydration, macam mana? Keluar air habis semuanya. Itu yang kita kena belajar. Dalam kita buang racun, tak jadi dehydration. Biar dia keluar, tapi ambil syak. Syak ni neutral habis. Neutral habis. Sebab itu kalau orang nak buat injection ubat tahan sakit, jangan ambil syak. Kalau ambil syak, dia guna injection ubat tahan sakit, tak berkesan ubat tersebut.
Sebagai contoh lah. Contohnya apa? Contoh seorang ibu nak bersalin, operasi, dia pun ambil syak. Bila dia ambil syak, nanti ketika orang buat injection nak operasi itu, dia tak akan berkesan. Ubat kimia untuk anti tahan sakit itu tak boleh berkesan. Syak dia kilit, dia ikat, dia buang habis. Tu syak. Jangan tengok sepele. Ni bukan bubuk sebarang bubuk. Ya. Ubat kimia dia buang habis. Jadi oleh sebab itu, kalau syak ni tak boleh ambil bersama dengan ubat kimia. Kalau ambil ubat kimia, berartinya kita buang ubat kimia. Baik. Herba ni dia adalah sesuatu yang ada dua sifat. Satu, dia bekerjasama dengan ubat kimia. Satu lagi, dia menolak ubat kimia. Jadi berartinya kalau ambil syak, kita tak boleh ambil sekali dengan ubat kimia sebab dia kontra, menolak. Tetapi kalau kita ambil serai boleh. Misalnya apa? Orang yang kemoterapi. Dah kemoterapi pecah ini, sakit ni. Dia kata, Pak Ji, aku dah tak mau kemo dah. Doktor kata kena 16 kali kemo. Sekali kemo pun macam nak melayang nyawa aku. Tak mau. Pasal apa? Kesan kemo. Kemo tu ubat kimia yang paling kuat. Kalau begitu, ambil serai. Rebus serai, minum. Bila kita rebus serai, semua kesan-kesan kimia itu tidak terasa. Tetapi adakah dia telah kontra, potong, hilang ubat kimia tersebut? Tidak. Malah ubat kimia itu menjadi semakin bagus. Sebab dia bekerjasama. Tetapi syak tak boleh. Dia harus jauh. Jadi itu ada antaranya. Ini nampaknya belum masuk tajuk syak don't get cancer lagi ni. Tak bincang pasal kanser lagi, baru bincang secara general tentang syak ni antaranya. Baik. Jadi oleh sebab itu, orang yang ada ulcer, ulcer perut lah maksud Pak Haji, ataupun ulcer seriawan sini, ataupun ada candida, penyakit keputihan, bismillah, ambil syak. Jadi ketika dia ambil syak tu, minta maaf ya, bahawa keputihan tu akan keluar lagi banyak. Tak mengapa, 3 hari keluar habis, biarlah dia keluar dengan bau-baunya, dengan gatalnya, biar dia keluar. Daripada ibu-ibu menggunakan ubat kimia sebagai bahan pencuci yang akhirnya mematikan bakteria-bakteria baik dekat situ. Itu adalah salah satu yang Pak Ji nak ingatkan. Gunakan saja syak sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka syak ini meningkatkan imuniti, sistem imun kita. Sebab tu Pak Haji kata, kalau dalam COVID-19 ini, di SJ2, jangan lupa ambil squalene. Kalau kita ambil squalene ataupun soft gel, square omega ini, kita ambil daripada syak, dia meningkatkan imuniti. Dia melindungi daripada serangan virus. Ya, sebab apa? Kita sebut tadi bahawa kalau kulit boleh jadi elok, berarti kulit ni lah yang akan mula-mula kena penyakit virus. Macam apa? Macam kita tengok penyakit demam campak misalnya, yang naik itu, ruam-ruam macam merah tu sebagainya, itu syak. Demam campak itu kita gunakan syak. Penyakit-penyakit virus itu kita guna syak. Jadi oleh sebab itu, dia mengurangi infection. Kalau orang kena infection, dah kena keliling kita 100 orang dah yang kena COVID-19, kita orang yang ke 101. Kita bukan orang nombor 1 sebab kita mempunyai ketahanan. Tapi akhirnya kalau kita tak continue ambil makan berterusan, kita pun akan kena. Jadi sebab itu, backup, jaga anak-anak kita jangan sampai dia terkena sebagainya. Jadi oleh sebab tu, dia menghilangkan kanser, menghilangkan bara, dia anti kepada infection. Pak Haji nak sebut ada satu hal lagi yang banyak berlaku kepada orang lelaki umur 50 tahun ke atas. Apa dia? Penyakit prostat. Bengkak prostat ni untuk kencing ya. Jadi bengkak di belah sini dia tutup bengkak prostat.
Ubat apa cara nak bagi hilang bengkak perosak ni? Nak bagi tahu kepada bapa ibu sekalian, yang kata syak ni dia adalah merupakan anti kanser yang disebut sebagai hormon related. Itu dia istilah dia. Apa tu? Yang ada hubungan dengan hormon. Misalnya apa? Kanser payudara, kanser cervix, kanser prostat. Itu yang ada hubungan dengan hormon. Jadi oleh sebab itu kita gunakan itu, gunakan syak. Masya Allah, bapa ibu sekalian, Pak Haji nak sebutkan ketika sebelum ini Pak Haji sempat membuat produk syak cartilage ini, tetapi sempat berhenti. Kenapa? Sebab nanti akan Pak Haji ceritakan. Sebab ketiadaan ikan hiu tak ada. Kita sudah tak ambil lagi daripada Burma, dan Pak Haji tak gunakan untuk semua ikan hiu. Ini yang berbeza. Kalau dalam pengubatan di barat di Australia, mereka menggunakan semua daripada ikan hiu, semua tulang ikan hiu mereka gunakan. Pak Haji tidak. Dua saja yang Pak Haji akan gunakan, hiu putih ataupun hiu yang hitam tapi ada putih di atas belakangnya. Itu yang ditunjukkan oleh bapa saudara Pak Haji. Dia kata gunakanlah ikan hiu ini. Kalau tak ada hiu ni, ambil hiu putih. Hiu macam mana? Hiu yang ada bintik-bintik putih di atas. Kalau di tempat Pak Haji dia panggil ikan hiu kemian. Hiu kemian. Jadi di pasar di tempat Pak Haji itu, masa dulu Pak Haji dah borong semua penjual-penjual ikan itu. Siapa yang mendapati ada hiu kemian ini, saya sanggup ambil, beritahu kepada saya. Jadi sebelum itu di pasar itu semua diborong oleh bapa saudara Pak Haji. Selepas beliau meninggal, Pak Haji yang borong. Tapi lama-lama hiu ini sudah tidak ada lagi. Jadi Masya Allah, Pak Haji terpaksa menghentikan walaupun dia sangat baik. Tetapi Alhamdulillah dengan izin Allah, ya, setelah Pak Haji pergi berjalan di seluruh Indonesia itu, kalau siapa yang mengikuti Pak Haji tahulah. Maka bila Pak Haji sampai di mana-mana tempat, di tepi-tepi pantai, di mana-mana juga, di pasar-pasar, Pak Haji akan minta nak tengok ikan. Orang pun tak tahu nak tengok ikan. Apalah Pak Haji nak tengok ikan ni? Sebagainya, nak tengok ada ikan hiu tak? Termasuk juga di Sabah, di Sarawak. Kadang-kadang kita turun awal-awal pagi lagi, belum lagi solat subuh, kita tengok ada orang jual ikan tak? Tidak ada. Jadi Alhamdulillah sekarang Pak Haji sudah dapat banyak ikan itu, sumber daripada teman-teman daripada Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sekarang ni Pak Haji kembali memproduksi ni syak cartilage. Baik. Kemudian seterusnya, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa dia ni sebenarnya untuk slimin, untuk kuruskan badan, sebab dia membakar lemak. Allahu Akbar. Dia bakar lemak dalam tubuh badan. Ini kata hebat sungguh yang kita katakan syak ini. Dah dia bagus untuk buah pinggang, dia bagus untuk paru-paru, untuk jantung, dia juga bakar lemak. Ya, low density lipoprotein. Jadi kalau kita ambil dia, masya-Allah, masya-Allah. Baik. Sekarang baru kita masuk kepada tajuk perbincangan kita, syak don't get cancer. Baru nak masuk. Baik. Kanser apa? Kanser apa? Ini kita nak cerita berdasar pengalaman. Ada beberapa kanser yang kita rawat begitu baik sekali. Salah satu ialah kanser lidah. Allahu Akbar. Bukan mudah ya nak dapat orang yang kena penyakit kanser lidah yang mau untuk menggunakan syak. Sebab biasanya kanser lidah kena potong lidah. Allahu Akbar. Kebanyakan mereka tak mau potong. Dia kata biar aku mati daripada kena potong lidah. Kebanyakannya. Mula-mula dia jadi ulcer sikit saja kat lidah tu. Kemudian dia jadi semakin tebal, dia jadi semakin besar. Akhirnya dia tak boleh menelan lagi dah. Sebab dia menjalar sampai ke sebelah bawah.
ya akar-akarnya itu. Macam mana cara nak berhentikan? Kita kena ambil syak. Pasal apa? Syak saja yang dapat repair balik DNA tu. Bila kita ambil syak, dia akan apa? Dia laku satu perkara. Ini istilah anti-angiogenesis. Macam mana Pak Haji nak terangkan ni? Bila ada sel kanser, sel kanser ni dia buat jaringan makanan sendiri. Jadi bila dia dapat makanan sendiri, makanan kanser gula. Kalau kita ambil gula, kanser akan makin besar. Sebab itu kalau kita nak rawat untuk penyakit kanser, stop gula. Kalau kita ambil gula, kita seolah bagi makanan dekat dia. Jadi bila sel kanser tadi buat jaringan makanan, dia akan makin besar. Tapi bila kita ambil syak, dia putuskan jaringan makanan ini, dipanggil anti-angiogenesis. Cuba bapa ibu sebut anti-angiogenesis. Apa tu? Orang perlu tanya apa tu ya. Anti-angiogenesis berarti dia menghentikan jaringan makanan sebagainya. Baik. Apakah dia kanser-kanser yang boleh Pak Haji sebutkan dekat sini, iaitu kanser payudara? Bagus sekali. Kanser prostat, kanser cervix, kanser pankreas. Itu dia yang terbaik yang telah dicuba sembuh dengan izin Allah. Baik. Kemudian pula ada satu lagi yang Pak Haji nak sebut dekat sini, ya, selain dia juga untuk HIV, ya. Banyak betul skop dia ni. Yang satu lagi dia adalah untuk penyakit arthritis. Arthritis. Sakit sendi. Asam urat. Sakit sendi, sakit ngilu sendi tu. Kenapa ngilu sendi? Sebab tak makan syak, tak ambil syak. Banyak betul ya kegunaan syak. Banyak. Berapa lama dah Pak Haji punya pengalaman untuk syak ni? Lama. Sejak tahun 86 lagi melihat bagaimana dia digunakan. Maka selepas itu Pak Haji belajar buat sendiri, diajar oleh bapa saudara. Jadi pada hari ini Pak Haji nak tunjuk bagaimana cara untuk membuatnya. Ini satu yang menarik. Tapi sebelum tu Pak Haji nak sampaikan dulu pemenang-pemenang cabutan bertuah bagi minggu yang ketiga. Yang banyak, yang aktif, yang banyak like, share dan komen. Yang aktif lah, yang aktif. Kita nak bagi ni yang banyak-banyak, yang aktif, yang tolong share kan. Nanti kalau bapa ibu terus share, kami akan meneliti satu-satu selama 1 minggu ya. Dia akan dapat 2 posh bukan 1 posh, 2 posh. Kalau kat Malaysia dia dapat Black Radic, di sana Indonesia juga dapat Black Radic Indonesia. Masya Allah. Yang pertama daripada Malaysia ada 3 orang, iaitu Alia Husna. Alia Husna. Yang kedua Puan Rosna Hamid, ni perlisnya. Dan yang ketiga PJS Syafariah Ibrahim. PJS Rosna Hamid dan PJS Syafariah Ibrahim, tahniah kerana yang aktif membuat komentar-komentar. Pak Haji pun duk tengok komentar tu. Kena elok-elok sikit komentar ni, jangan komentar yang siapa orang marah. Tulis elok-elok kan. Tulis yang sekarang pun elok juga, yang elok diperelokkan lagi. Dielok-elokkan tulisan itu, jangan sampai orang marah. Ini sampai ada pula di situ ya, kena lihat betul-betul. Bagi Indonesia pula alhamdulillah Sumariah Al-Azam, dan juga yang kedua Maya Produk Halal HPA. Ini Ibu Maya kah? Dan Ibu Eko Winisati Rostianingsih. Tu dia Ibu Eko. Jadi kesemua yang Pak Haji sebutkan ini boleh tuntut dengan admin ya. Tengok nombor itu. Nombor daripada nombor yang diberikan itu, nanti boleh tuntut, bagi alamat saja, nanti kita postkan. Alhamdulillah lah. Ni hiburan, sikit hiburan. Baik. Jadi alhamdulillah ya, Pak Haji dah cerita pasal syak ni.
Maka oleh kerana syak ni menarik, maka kita terpaksalah menyambung kuliahnya pada esok hari. Sebab ni belum masuk pada ceritanya. Ni baru orang kata pengenalan secara umum. Tak cerita pasal art dia lagi, seni dia lagi, macam mana nak gunakan syak ni. Jangan lupa ya, ikut pada esok hari. Tapi sekarang Pak Haji nak tunjuk bagaimana cara memprosesnya. Ni. Tengok. Dah siap semua dah. Pakai ni. Ya. Jadi orang yang belajar herba ni dia belajar ilmu pertanian satu, ilmu masak-masakan pun satu. Bukan nak masak, nak cara, nak tengok ya. Baik, yang kita gunakan yang pertama ikan, kita gunakan pokok terung. Ini yang Pak Haji campurkan. Ada dua kat sini. Kalau kita baca kat sini ada dua. Apa dia bahan ingredient dia? Di sini. Mana dia? Kandungan dia. Kandungan dia iaitu dia masukkan. Mana dia punya tulisan ini? Ya, okey. Kandungan dia. Itu dia. Kandungan dia tu. Dia mengandungi apa dia, ikan yang kita tuliskan dekat situlah. Itu di antaranya. Satu. Tapi biasalah Bapak Ibu, bukan kadang-kadang semua kita tulis. Kita tulis yang hak wajib-wajib tulis je. Ya, yang lain-lain tu rahsia kadang-kadangnya. Ya. Jadi jangan minta semua. Kenapa tidak tulis semua? Aduh. Ramai yang minta macam tu, tak boleh lah macam tu ya. Jadi itu dia antaranya. Ni kita guna ni. Dia panggil Solanum album. Cuba sebut Solanum album. Ada Pak Haji duduk mengkaji ya. Tengok-tengok Solanum album. Pak Haji tengok ini ada dalam pengubatan Ayurvedic di India 1000 tahun dulu ni. Jadi Pak Haji heran macam mana orang boleh tahu. Macam mana Datuk Pak Haji boleh tahu. Macam mana mereka ni maksudnya ilmu pengetahuan ini telah tersebar. Ya. Tersebar. Digunakan pokok terung Solanum album. Dia ada duri. Bila kita tengok yang berduri, apa yang berduri, dia untuk anti kanser. Betul? Anti kanser. Sebab dulu kita fikir hanya untuk anti kanser, buahnya macam ni. Dan selalunya Pak Haji gunakan ni untuk apa? Sangat bagus. Memecahkan batu dalam hempedu. Selalu Pak Haji gunakan pokok ni saja. Pokok ni saja. Ya, boleh kita dapat ni. Ni dia punya ni sebagainya. Dia memang berduri. Kemudian ini adalah ikan daripada ikan hiu. Maka ikan hiu ni kita ambil ikan hiu. Wah, pagi ni ikan hiu ni. Biasanya ikan hiu ni ikan yang orang kata apa? Ikan yang sudah lama diambil kadang-kadangnya ya. Jadi baik. Ikan hiu ini bahagian yang digunakan siripnya ni. Sirip ni biasanya oleh orang Cina lah, orang Korea, mereka buat sup sirip ni. Ini sirip yang paling selalunya kita jumpa ikan hiu sudah tidak ada sirip. Sebab apa? Dia sudah dibuang. Ini dia. Tapi kerana pisau Pak Haji tak tajam, Pak Haji tak boleh tunjuk lah. Dan juga diambil daripada di bahagian di belakang ini, sirip di belakang ni. Jadi itu dia antaranya. Tetapi Pak Haji tak gunakan ini. Pak Haji menggunakan cartilage ya. Okey. Pisau tak makan ya, tak tajam. Di antaranya. Ini dia punya tulangnya. Ini tengok. Ini ikan. Ada telur lagi ya, telur ikannya. Ini di bahagian kita ambil ni ialah bahagian di tengah-tengahnya ni. Di bahagian tengah ni. Ini tulang memang kecil lah, tapi tak apa. Kecil pun Pak Haji nak tunjuk juga supaya kita semua faham besok ni tulang seperti apa yang Pak Haji gunakan untuk syak cartilage ni. Baik ya, kita faham bahawa tulangnya ini, ni tulang kita ambil di bahagian tengah ni tulang. Ni bahagian tulang ini tidak disebut tulang, dia panggil cartilage. Jadi dia ada macam tulang manusia juga, ada disc. Ada dia punya sekatam bahasa kita, ada sebuku panjang. Sebab itu dia digunakan juga untuk osteoarthritis, sakit sendi Pak Haji sebutkan
Ya, jadi kita ambil dia punya tulang inilah yang diambil. Isinya ini kita buat bagi ke anak-anak pesantren. Makan goreng. Mula-mula mereka kata alhamdulillah, sedap Pak Haji. Hantar lagi dia kata apa? Macam ular lah pula. Akhirnya semua dah tak mau lah. Jadi buatlah serunding. Serunding pun tak laku, tak dibeli orang. Akhirnya buat pupuk je lah. Pupuk saja. Ini boleh kita proses buat POC. Itu di antaranya. Baik. Tapi apapun yang Pak Haji nak sebutkan bahawa ikan hiu ini, ini kita katakan ikan hiu ini, yang Pak Haji gunakan ialah ikan hiu, apa dia panggil? Ikan hiu kemian. Dia ada putih-putih, bintik-bintik dekat atas ini. Atas ini kita gunakan itu. Dan ini jenis hitam. Jenis hitam dengan jenis putih. Yang putih itu lebih bagus, cepat untuk cover dia punya permasalahan kerosakan DNA-nya. Di sini tak habis Pak Haji berfikir. Tak habis Pak Haji berfikir, ya Allah, ya Tuhan, aku tidak tahu rahsia di dalam lautan luasmu. Aku tidak tahu. Rupanya engkau menciptakan ada satu makhlukmu yang bernama ikan hiu. Kau ciptakan DNA-nya itu lebih 2,5 kali lebih besar daripada DNA manusia. Tidak ada makhluk lain seperti itu. Ini saja sudah tentu ada rahsianya. Rupa-rupanya engkau nak siapkan ini untuk pengobatan manusia. Masya Allah. Kadang-kadang membuatkan kita itu melihat pada diri kita sendiri. Alangkah kerdilnya ilmu kita. Alangkah sedikitnya pengetahuan kita. Alangkah lemahnya kita. Alangkah rendahnya kita. Ilmu kita ini bagaikan setitis air daripada lautan. Itu yang Pak Haji selalu fikir, ya Allah, ya Rabbi, kalaulah ini pun kita tidak boleh memahami tentang ikan hiu ini, Masya Allah, bagaimana dengan ikan-ikan lain yang ada juta-jutaan di dalam lautan. Satu yang selalu Pak Haji fikir. Yang kedua, ada ikan yang tidak ada makanan. Ada ikan yang mati kelaparan. Macamlah manusia. Ada yang mati kelaparan, yang kerana tidak ada makanan, masalah. Kerana sekatan di rumah ni jiran-jiran tak mau tengok, jiran-jiran hanya menceritakan piring masing-masing, mati jirannya tak makan kelaparan. Soalannya, ada ikan yang mati kelaparan? Haji jenuh fikir, ya Allah, tidak ada ikan yang mati kelaparan. Semuanya disediakan Allah rezeki untuknya. Soalan yang kedua, apakah ikan itu akan habis di lautan? Ada spesies ikan hiu yang tak boleh ditangkap, dikatakan pupus, makin habis. Soalannya, habis tak pokok pasak bumi di hutan bila kita ambil banyak sangat? Habis tak dia punya ikan-ikan di lautan? Tak habis. Cuma kita pernah pergi sikit ke laut dalam. Dulu ambil di tepi pantai, sekarang sudah ambil di laut dalam. Tapi habis tak? Tak habis. Selagi yang bernama manusia yang Allah ciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi ini, pasti akan ada sumbernya sampai kapan-kapan. Ada bau tak? Oh, tak bau. Alhamdulillah. Syukur. Mengakhiri kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi perbincangan tentang shark don't get cancer. Hari ini kita tak bincang lagi tentang kanser. Hari ini kita baru cerita pengenalan tentang shark. Besok baru Pak Haji nak rumuskan. Jangan lupa jumpa lagi. Yang penting jangan lupa apa kata iaitu kita like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.